Mari belajar buat kalkulator dengan HTML, CSS dan JavaScript. Okey, jadi sebelah kanan ni ada kalkulator. Kita boleh tekan cancel dan saya boleh tekan 789 tolak 456 sama dengan 333 dan kalau kita cancel 10 campur 30 sama dengan 40 cancel 64 darab 12 sama dengan 768. Okey, mari kita buat. Ini adalah folder kosong dalam VS Code. Kalau tak ada boleh buat dulu folder dan kita open folder dalam VS Code dan kita mulakan dengan satu file baru index.html. Okey, saya pakai Emmet saya tekan shift dan ada seruan. Bila buat macam ni dia akan keluar Emmet abbreviation. Saya tekan tab, kita akan dapat skeleton HTML. Kita tukar title kepada calculator. Okey. Dan kemudian di sebelah kiri ni kita ada extension. Saya pakai extension bernama Live Preview daripada Microsoft. Boleh search, kalau tak ada boleh search dan install lah. Bila ada Live Preview ni, saya boleh right click dan show preview. Kita akan nampak paparan apa yang kita buat di sebelah kanan. Okey. Untuk memudahkan kita punya development ni, kita asingkanlah CSS styling kita. Kita buat satu file baru, nama style.css. Okey. Jadi semua styling, semua design layout semua ada kat situ. Jadi kat sini kita kena buat supaya kita panggil file tersebut. Okey, kita boleh pakai Emmet abbreviation lagi sekali. Penting CSS macam tu dan dia akan pakai file style.css tu macam betul dah lah. Okey. Jadi biasanya kalau kita nak buat sikit. Yang ini saya tutup kan. Kalau kita nak buat calculator ni, biasa kita buatlah satu div yang mana ID dia adalah calculator. Okey, jadi semua duduk akan duduk di dalam tengah-tengah ni Okey, kalau kita tengok calculator ni, kalau kita ingat sebenarnya ada dua ruang pertama Kita ada belah atas yang akan ada display. Jadi saya buat div display. Okey, yang ni akan keluar nombor-nombor dia. Dan kita akan ada lagi satu div buttons. Yang ni adalah butang-butang termasuklah nombor, operator, campur tolak, sama dengan bahagi dan benda-benda itulah. Okey. Jadi display ni kalau kita nak tengok, kita dah boleh cuba buat bagi styling sikit. Body ni kita bagilah background color yang ala-ala boleh lah. Okey, dan kemudian kita katalah dia display flags dan kita nak justify benda semua duduk kat tengah-tengah kan. Lepas tu kita buat bila dah flags kita boleh justify content center dan kemudian kita boleh align items center juga. Okey, nak tengok benda tu jadi ke tidak, kita boleh buat calculator kita ni, calculator. Kita buatlah dia punya border 2px solid hitam lah. Okey, nampak dia dot dekat situ. Tapi dia duduk kat atas, dia tidak duduk kat tengah. Saya terlupa dekat body ni kena tambah juga bagi tahu body ni height dia berapa. 100 view height. Okey. Dah ada dah dot. Sekarang ni kita buat kita punya display dulu. So yang display tu yang akan paparkan nombor. Kita katalah width dia adalah ataupun minimum width lah. Minimum width adalah 400px. Cuba. Lebar sangat tu. 300 lah untuk kita punya sampel demo hari ni kan. 300px. Lepas tu kita katalah height dia, mungkin kita kata font size 18px dan line height 22px. Okey. Kalau kita letak nombor dalam display ni, ada nombor kosong. Macam tu lah rupa dia. Kan? Mungkin boleh besar lagi kot. Kita cuba 30 dengan line height bagi 40. Ada jarak sikit. Lepas tu yang ini kita boleh kata kita align, tambah text align, nak duduk belah kanan kan.
right. Okey. Dan body ni ada satu benda yang biasa saya suka buat. Kita nak nak konsisten kan, kita punya layout design kotak semua ni kita boleh buat box sizing, border box. Macam tu border maksudnya apa-apa elemen yang akan pakai box sizing, border box. Dan bila kat sini saya nak tambah ada padding, atas tak payah, tapi kiri kanan kita nak buat kata let's say 10px padding. Okey, cantik dah. Okey, kalau nak lagi kita boleh tambah background color sama dengan CCC. Okey, atau CCC pun masih terlampau banyak, kita buat DDD DEE. Okey, itu untuk display untuk paparkan nombor. Kita letaklah dulu, kononnya ada 1, 2, 3. Okey. Kemudian buttons ni sebenarnya kita boleh pakai grid. Untuk contohnya katalah kita nak buat, kita ada button dalam ni. Okey, button tu ada nombor 1. Lepas tu bukan, kalau dari calculator ni kita tengok calculator kita dalam dekat keypad kita ni. Dekat atas kan ada 7. Lepas tu sebelah 7 ada 8. Atau 9. Kalau kalkulator kita tadi sebelah daripada 9 ada operator punya simbol, iaitu bahagi. Bagi kita pakai itu dulu lah. Kemudian kita boleh buat the second row, row yang kedua. Tapi nampak dia akan keluar ke kanan tu kan. Tak apa, kita buat dulu. Ini 4, 5, 6 dan sebelah daripada dia ada bahagi. Bahagi kita pakailah bintang dulu. Okey, nampak dia duduk sebelah-sebelah macam tu. Tapi sebenarnya kita bukanlah nak macam tu. Kita nak dia duduk bawah. Jadi kita boleh buat, kan dia duduk dalam kotak buttons kan. Buttons ni, kita boleh kata display pakai grid display. Okey, grid display terus jadi macam tu. Dia andaikan display ni ada satu kolom sahaja. Tapi kalau kita boleh kata display, grid template columns ada 4 dan kita repeat ada 4. Lepas tu siap satu kolom tu makan 1/4 lah, satu bahagian lah, 1 fraction. Okey, dekat sini kita letak comma dia. Okey, jadi dah nampak dah ada macam rupa. Jadi kita terus buat lagi button-button kita. Saya copy, paste. Jadi kemudian yang ini nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan sebelah nombor 3 ada tolak. Lepas tu untuk the next row kita ada kosong. Lepas tu kita ada 1 dan kita ada tambah. Okey, yang ni belum ada. Okey, dan yang bawah daripada dia kita akan ada 2 button, iaitu C dan sama dengan. Okey, jadi ini macam antara betul tak betul lah kan. Okey, sebenarnya kita nak yang kosong ni dia akan makan 2 kolom. Okey, jadi iaitu kita boleh tambah a bit of CSS kita. Okey, CSS kita tambah lagi satu. Katalah kita panggil dia button yang akan ada class double. Kita buatlah dia punya ni grid column span 2. Maknanya dia akan makan 2 kolom. Jadi dekat sini kita boleh tambah class double. Okey, cantik dah kan. Dan kita boleh buat yang sama untuk C untuk cancel dan sama dengan. Okey, kita buat class double. Okey, dan yang ni pun class double. Alright. Okey, kita nak apply warna-warna tertentu lah
Okey, yang nombor semua ada warna dia, yang campur tolak tambah bahagi ni pun ada warna dia, C ada warna dia, sama dengan tu ada warna dia. Jadi kita buat yang untuk operator ni dulu. Kita bagi dia kelas operator. Nanti kita apply rule kepada kelas ini apa tu? Control C. Jadi paste kat sini. Paste kat sini. Dan paste dekat sini. Okey. Operator Jadi kita boleh buat button dot operator background color adalah orange coral. Boleh lah. Okey. Nampak macam ada yang tak kena kat sini mungkin lebih baik button ni, untuk semua button kita buanglah border dia. Okey. Lepas tu kita buatlah height dia maybe 50 px. Ada rupa lah. Okey, kalau kita nak tengok, kita boleh buat border 1px solid CCC. Nampak semua memang elok di tengah lah. Tapi kita tak nak border ni, jadi kita comment. Okey. Lepas tu kita nak apply color untuk C dengan untuk equal. Kita letaklah kelas supaya senang kita target dia. Yang C ni kita tambah kelas dia, which is cancel, dan sama dengan ni equal. Okey, kita buat sama macam kita buat yang ni. Saya copy ini, equal, paste lagi satu, yang ini cancel. Okey, jadi kita tukar color dia dalam apa ni, senang dah nak tukar color. Kalau equal kita buat warna biru. Okey, kalau cancel kita buat warna merah. Alright. Okey, ada rupa dah. Yang ini kalau macam kita rasa suka tak suka, kita boleh adjust tadi dekat display ni line height dia supaya dia lebih tinggi sikit. Line height dia 50. Okey. Dan kalau nak nak styling lebih sikit, katalah kita tak pakai border ni, tapi kita pakai, kita buat border radius kepada 10px. Ada ke? Antara jadi dengan tak jadi. Overflow hidden. Okey. Lepas tu kita buat box shadow 10px. Kan, lepas tu kita buat color dia RGBA. Kita pakai RGBA sebab dia ada A tu untuk alpha ataupun opacity. Warna 0,0,0 which is black. Kita tambah lagi koma dengan 0.5. Tambah opacity sikit. Jadi kalau rasa masih cerah sangat, pakai 3, subtle sikit. Dan shadow ni kita buat dia kembang besar 20px. Okey. Jadi yang ni kita punya kita punya calculator kan. Okey, kalau nak kita boleh buat supaya dia hover adalah highlight dia sikit. Jadi dekat buttons ni kita boleh tambah button dot titik bertindih hover background color kepada warna yang gelap sikit lah. 999 di sejenis kelambu kan. Okey lah. Okey, kalau nak lagi kita boleh tambah pointer cursor kepada pointer. Okey, jadi dia akan keluar gambar tangan tu. Okey, yang ini mungkin display ni mungkin kita boleh ubah juga kepada, katalah calculator ni, mana display tadi? Display ni katalah kita pakai warna hitam lah. Hitam, tapi warna teks dia color kepada putih. Dan kalau kita nak seragamkan semua, kita bolehlah buat font pakai Arial ke kan. Jadi kita sini pakai font family, pakai yang Arial Helvetica. Alright, semua macam tu.
Kalau button ni kita rasa tak cukup besar nombor-nombor tu, dekat button ni kita boleh tambah font size 20 px. Dia besar sikit. Okey, sekarang adalah kita punya calculator. Bolehlah kita mula buat function dia dengan JavaScript. Bila tekan jadi apa, tekan jadi apa. Sekarang ni saya tekan tak jadi apa-apa. Mari kita sambung. Apa kata untuk memudahkan, untuk lebih kemas, kita buatlah satu file baru. Nama app.js. Dan di dalam index kita ini, kita buatlah script yang mana link kepada app.js. Okey. Ini kita hide Jadi kita nak buka app.js kita. Okey, calculator ni kita kena faham macam mana dia berfungsi. Biasanya pengguna akan type nombor, dia type operator sama ada bahagi, darab, tolak sama dengan ke. Lepas itu dia akan tekan nombor yang kedua, nombor. Lepas tu dia akan tekan sama dengan kita dapat jawapan. Okey, itu bermakna kita kena tahu status. Sekarang ni kita tengah nak dapatkan nombor yang pertama ke, kita tengah nak dapatkan nombor yang kedua ke, dan bila ditekan sama dengan tu, kita kena ingat tadi apakah operator yang telah ditekan. Dia tekan darab ke, bahagi ke, campur ke, tolak ke. Okey, jadi untuk itu katalah kita buat variable nombor 1 sama dengan kosong. Lepas tu kita buatlah nombor 2 sama dengan kosong juga. Okey. Tapi untuk permulaan ni, sebab bila dia tekan-tekan dan kita display, dan apa sahaja yang kita display ni biasanya bersifat string. Jadi nombor tu by default string lah. Okey. Okey. Kemudian kita kena ada simpan operator. Operator ni by default kita letak empty macam tu lah. Okay. Kita dah ada 3 variable ni. Okay. Lepas tu kita nak buat supaya kita boleh tahu apakah yang telah ditekan. Okay. Yang itu kita kena buat kita kena buat event listener. Untuk mudah kita cuba buat event listener macam ni lah. Yang akan ditekan adalah button kan. Kita boleh buat event listener untuk setiap button, ataupun kita boleh buat event listener untuk parent dia yang belah luar tu, dan dia akan bagi tahu apakah button yang telah ditekan. Okey. Okey, mari kita cuba. Kata kita buat ada document get element by ID, dan kita dapatkan parent dia which is buttons. ID dia buttons ni bukan butang tu. Dan kita tambahlah add event listener. Okay, event listener biasanya macam tu. Lepas tu apakah event dia? Event dia adalah klik. Lepas tu kita boleh koma dan apakah yang akan berlaku. Okay. Yang ni kita akan buat supaya dia akan ubah konten di dalam ni. Konten di dalam atas ni display. Jadi kita boleh dapatkan document get element by ID. Apakah elemen itu? Display. Dan kita dah ubah dia punya inner text sama dengan function ni kita kena tambah supaya kita dah boleh dapat apakah yang telah ditekan kan. Kita boleh dapat objek yang telah ditekan tu, which is buttons ni, div yang besar di luar ni, tak bawah sikit, dan target. Maknanya yang sebenarnya kalau ada child yang telah ditekan dalam tu, apakah child itu, dan kita dapatkan inner text juga. Okey, kita cuba yang ini. Kita kalau ditekan 7 dapat 7, 8 dapat 8, 9 dapat 9, 6 dapat 6. Okey, semua dapat campur, tolak, darab, bahagi. C pun dapat. Okey, sama dengan. Okey. Dapat semuanya. Okey, sekarang kita nak buat supaya dia sambung. Jadi dia jadi string yang panjang lah. Jadi instead of kita display macam ni, kita boleh buat supaya dia display secara tambah lah.
Okey, jadi 7, kan dia tambah 8, 9, 6. Mungkin untuk permulaan ada baiknya kita set lah value display ni kepada 0. Ni tadi kita set kepada 1, 2, 3 kan. Okey. Jadi kembali kepada app.js kita. Jadi sekarang ni kalau kita type, dia akan gitulah. Kan. Okey. Jadi kita sekarang ni kena tahu kalau kosong ni kita tak nak ada kosong tu kat depan. Jadi kita bolehlah buat condition tertentu yang kita tahu benda tu adalah dari dari inner text ni, iaitu dari i datang di sini, which is the parent, lepas tu target apakah yang kena klik, dan inner text. Ini kita panggil apa namanya, aggregated event. Kan nama dia event delegation okey. Jadi sekarang ini apa kata, instead of kita buat macam ni, kita buat satu function untuk kita kenal pasti, kita panggil handle key lah. Lepas tu ni apa key yang telah diterima, kita kata key lah. Okey, dan kita buat begitu. Yang ini kita boleh saya cut, pindahkan ke dalam function baru ni, dan di dalam ini kita panggil lah handle key, dan apakah key tersebut, yang mana key itu datang dari let key sama dengan i.target.innerText. Kita akan dapat apakah label untuk button tu, dan kita pass kepada function handle key ni. Jadi yang ni kita dah dapat key, kita boleh pakai key terus. Okey, jadi behavior dia sama. Okey, katalah untuk permulaan sebenarnya kita kena tahu status. Status sekarang ni dia tengah masukkan dia tengah masukkan nombor yang pertama ke, nombor yang kedua ke, kan. Okey. Jadi kita buat status kat sini, katalah kita buat constant stat first number sama dengan 0. Okay. Just kita buat bagi nombor lah, ataupun second number bagi nombor 1. Jadi kalau second number adalah 1, dan kita panggil operator, maknanya dia tekan operator sama dengan untuk nombor 2. Okay. Jadi instead of kita pakai 0, 1, 2 just nak tahu status, kita buat status. Kita buat constant macam ni supaya dia lebih readable lah. Jadi kalau orang baca kod kadang tak faham 1 ni apa, 2 ni apa, 0 ni apa, kan. Jadi kalau kita pakai constant macam ni untuk menyatakan status, dia lebih readable dalam kod kita. Lepas tu kita kena beritahu bila start aja application, kita buatlah satu variable current status sama dengan status first number, mana kita tengah nak capture first number. Okay. Bila kita buat calculator ni, kita kena bertukar dari status pertama kepada status operator ataupun status nombor kedua dan sebagainya, kan. Okay, jadi benda tu berubah-ubah mengikut kepada input yang dimasukkan oleh pengguna. Okay, dalam case ni, katalah kita boleh pakai ni daripada key yang kita dapat ni, kita boleh tengok key ni apa, dan kita boleh tengok apa yang kita boleh panggil function tertentu lah, bergantung pada apa yang dimasukkan. Sebagai contoh, kita boleh pakai switch case. Kita pakai switch, ini kita comment dulu, kita tak nak display dulu macam tu. Okay, kita pakai switch yang mana berdasarkan kepada key yang kita terima ni, kalau case, kalau dia adalah yang dimasukkan itu adalah nombor 0, kita buat case. Ataupun kalau orang tu masukkan 2, 3, mungkin kita buat satu case untuk nombor-nombor je. Okay. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, dari 0 sampai ke 6, 7, 8, 9, dan kalau dia buat dot pun sebahagian daripada nombor juga, kan. Jadi kita akan terima jugalah. Okay.
Kalau case, kita akan buat handle numbers. Okay. Lepas tu apa yang telah dimasukkan, kita bagi balik key ni. Boleh? Okay. Mungkin lepas tu bila dah buat ni, kalau dalam case kita kena break. Okay, jadi kita dah ada yang untuk handle key ni, function ni belum ada lagi. Tapi ada baiknya kita terus buat lah untuk yang lain-lain. Kita ada yang macam mana bahagi. Lepas tu kita boleh buat satu function untuk semua yang apa ni, yang operators ni lah, campur tolak bahagi semua ni. Jadi kalau orang tu masukkan apa ni, bahagi, darab, tolak ataupun tambah, kita akan handle, buat satu handle operator. Okay, lepas tu apa operator yang dihantar, pass kepada function tu. Okay, lepas tu mungkin kita boleh buat juga, ini yang lupa break kalau switch case ni, kalau tak ada sambung yang bawah, case lain pun dia akan ambil juga. Kalau dia buat dia masukkan C, bermakna dia nak cancel, kita buat handle cancel break. Lepas tu kalau dia masukkan case, kalau dia masukkan sama dengan bermakna ni handle calculate dan break. Okey, dalam case cancel dengan calculate ni, kita tak perlu nak hantar key lah, sebab dia kita tahulah satu je. Kan, kalau yang lain-lain kita kena hantar key, sebab kita nak tahu balik semula apakah yang telah dihantar. Okey, bila macam ni kita kena buatlah function dia, function handle numbers, ada key. Okey, lepas tu ada function handle operators, key dia. Lepas tu ada function handle cancel, tak payah key, dan ada function handle calculate. Okay, kita buat dulu benda ni, sebab nanti kalau kita panggil function tu macam tak ada kan, kita tak nak error macam tu lah. Jadinya kita buat dulu yang macam ni. Jadi kalau dia handle key, kita kena tahu dulu adakah sekarang ni statusnya tengah status apa, sama ada status first number ke, second number ke, status operator. Okay, kita buat dulu if current status sama dengan kalau nak compare kita pakai 2 kan, sama dengan baca tak ya, first number, dan buat macam tu. Else if current status sama dengan second number, kita akan buat ini, dan else dia akan ada operator lah, ini current status sama dengan operator. Okay, kita payah tanya pun tak apa, sebab memang tinggal yang tu je, jadi dia else lah. Okay, kalau dia yang first number, kita buat if nombor tu dia akan dimasukkan di dalam nombor 1 atau nombor 2 kan. Okay, jadi kalau nombor 1 mestilah dia letak dekat nombor 1. Tetapi kalau ini first time dia nak masukkan, bermakna kalau nombor 1 tu kosong, dia akan override. Else kat sini, kalau dia tengah kosong, kita akan override dia, bermakna nombor 1 sama dengan key. Okay, else, dan kita update display sekali. Ada baiknya, sebab kita nak
mengguna ni mungkin berkali-kali nak update display ni, kita buatlah satu function update display. Function update display. Pakai number. Okay. Jadi kat sini document get element by ID. ID dia display dan kita update lah dia punya inner text sama dengan 6. Okay. Update display kat bawah ni. Update display. Tak apa, kejap. Kita buat dulu. Jadi pakai dulu kat sini update display dengan nombor 1. Okay. Else kita append lah nombor 1 tambah belakang kepada key dan update display nombor 1. Okay, sebab dia sama sebenarnya kita buat kat luar pun boleh buat kat sini. Okay. Kalau current status dengan nombor 2, kita buat nombor 2 campur dengan key. Okay. Lepas tu kita update display pakai nombor 2. Okay. Tapi sekarang ni, kalau dia tekan operator, bermakna sebelum ni kat status dia adalah status first number. Kita kena tukarkan dia kepada operator bukan kat sini. Bukan kat sini dia tekan operator. Kalau previously operator, sekarang dia tekan nombor, bermakna kita kena tukarkan dia kepada current status jadi second number. Okay. Current status second number. Dan kita update display dengan ala-ala macam ni lah kot. Number 1 sama dengan key dan display number 2. Alright. Rasanya mungkin kena macam ni juga kot. Untuk dekat number 2. Alright. Kita cuba. Kalau ni kosong, dia tekan 7. Dia patut jadi 7. Kalau tekan nombor lain, dia akan sambung. Bila kita cancel tak ada Okay. Kita buat cancel dulu. Cancel senang. Jadi cancel, kita update current status kepada status first number. Lepas tu kita update display kepada 0. Lepas tu kita reset semua balik. Jadi sama macam atas ni. Cuma tak payah nak let lah. Tak payah nak define lagi sekali. Saya copy. Saya paste. Dan ini kita buang tak payah define. Sebab dah define kat atas. Okay. Okay, jadi kalau kita tekan 7, 9, 8, cancel, kosong balik. 1, 2, 6, cancel balik. Now, sekarang kita nak buat apabila dia tekan nombor. Dia tekan operator. Kalau dia tekan operator, yang ini mungkin dia tak betul. Number 2. Okay. Okay. Bila ditekan else current status tekan number. If current status sangat operator, dia akan jadi status sama. Okay. Bila tekan operator, kita buatlah current status jadi, saya copy yang ni Ctrl C, Ctrl V. Kalau current status kita tukarkan jadi operator.
Lepas tu semicolon lah. Lepas tu kita buatlah operator sama dengan key. Alright. So kita cuba 759 bahagi 4 dan 56. Okey. Dia dah reset balik semula. Bila tekan ni kita kalau kita tekan yang tu, bila dari operator ada nombor kedua, second number, dia tak boleh pergi balik lah. Dia kena tekan sama ada cancel ataupun sama dengan. So cancel. Okey. Jadi dah tu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat cancel dah, operator dah, kita nak buat sama dengan. Okey. Kita klik. Okey. Jadi sekarang ni by right sekarang ni kita dah ada apakah number 1, number 2, number 3 kita. Number 1, number 2 dengan operator kita. Okey, jadi kita buat if ke switch case. Switch. Okey, switch ini operator. Jadi kalau operator adalah bahagi, kita akan buat sekian. Kita buat net result sama dengan kosong. Result sama dengan number 1 bahagi number 2. Okey, lepas tu break. Okey. Dia ke sana. Okey, yang ni betul. Jadi switch operator dia bukan switch operator case. Kita tambah. Okey, salah. Minta maaf salah type. Case. Jadi kalau case adalah bintang, result sama dengan number 1 bintang number 2. Lepas tu kita copy yang ni. Dia punya indent tu tak nampak cantik. Saya betulkan sikit. Kalau dia adalah tolak, jadi number 1 tolak number 2. Dia. Dan akhir sekali kalau dia campur, result 1 campur. Lepas tu kita kena buat update lah balik semula current status. Ataupun macam mana kita boleh handle cancel, lepas tu kita update balik semula status tu. Switch case ni dah okey, kita keluar daripada switch case, kita cancel dia, handle cancel terus. Dah reset balik semula kan. Dan kita update balik display kepada result. Okey. Kita cuba 769 tolak 463 sama dengan jadi dah. Kalau kita cancel, jadi 10 tolak 30 sama dengan negatif 20. Betul dah. Betul dah. Okey, kalau lepas tu kita tekan 6, jadi apa? Dia okey. Dia 3 darab sama dengan cantik dah. 10 tolak 2 8. Okey, betul dah tu. Okey, cuma kita belum handle lagi titik perpuluhan. Titik perpuluhan kita belum handle. Jadi kalau kita buat 10 titik 20 titik lagi 3 titik lagi, yang tu kita belum handle. Okey, cara nak handle tu kita handle masa kita dekat, kalau kita tengok kita punya case ni 0, 1, 2, 3 dan titik, dan kita handle numbers. Okey, dekat handle numbers ni dia ada first number, second number. Kita kena tengok masa dia nak letak titik tu, titik dah wujud belum. Jadi kalau titik dah wujud, kita akan tak buat apa-apa. Okey, titik tu boleh wujud satu kali je. Okey,
Jadi kita boleh tengok macam mana kalau kita get element by ID in document, get element by ID which is display, lepas tu dia punya inner text, lepas tu kita boleh dapatkan str post kat sini. Maaf, dia bukan str post. Dalam itu kalau dalam PHP, dalam JavaScript kita ada index of, dan kita nak index of titik. Kalau dah ada titik, kita tengok sini kalau dalam display tu dah ada titik, dia tak bolehlah masuk titik lagi sekali. Jadi kita buat if dah. Ini saya kecilkan sikit supaya kita boleh nampak kod dia. Jadi if, bila kita buat index of ni, dia akan bagi location titik tu dekat mana, bermula dari kosong. Jadi kalau dia boleh lebih besar daripada -1, maknanya titik tu ada lah. Kalau titik tu tak wujud, dia akan -1 dan akan -1 lah. Ini kita return sahaja kalau titik tu dah ada lah. Jadi kalau belum ada, dia akan masukkan lah. Kita cuba 7.3 3 ni tak boleh titik pula. 3 tu tak mau masuk sebab titik tu dah ada. Jadi kita punya statement ni, if kita statement ni macam tak berapa tepat lah. Jadi kena check juga. Tambah lagi statement kita. Kita tutup, buka kurungan situ. Dan bawah ni tutup kurungan situ. Kita buat situ dan key sama dengan titik. Kita semak hanya apabila key tu adalah titik. Okay, kalau key tu adalah titik dan titik tu dah ada, kita tak boleh masuk lagi sekali lah. Okay, kita try sekarang. Jadi 7.3. Lepas tu kita nak dot lagi. Tak boleh. 2. Pukul 2 sambung. 3. Dan katalah ini kita darab dengan 2.102. Sama dengan 15.392946. Oh, jadi dah. Apa lagi yang kita nak buat untuk kita punya calculator? Rasa itu je lah. Siaplah kita punya calculator. Okay, kita semak lagi sekali. Mula-mula kita buat HTML kita. Ini HTML dia. Lepas tu kita buat styling dia. Styling dia kita pakai grid kan. Kita pakai grid display ni. Boleh research lagi pasal grid display dan baca pasal macam mana kita nak buat grid display. Yang ni kita repeat lah row tu. Dan satu row ada 4 dan 4 kolom dan satu fraction. Yang ini special kalau kita nak buat double. Jadi dapatlah kita button yang macam kosong C dengan sama dengan ni. Dan kita buat color sikit lah. Color untuk operator, color untuk sama dengan, dan color untuk cancel. Okay. Yang atas ni kita ada buat untuk display kita macam mana. Kan? Dan akhir sekali kita buatlah kod kita. Kita ada nombor-nombor, ada apa yang kita perlu simpan. Kita kena tahu macam mana dapatkan nombor pertama, macam mana nak dapatkan nombor kedua, macam mana nak dapatkan operator. Yang itu kita buat dengan status ini. Status ini kita sedang masukkan nombor pertama ataupun nombor kedua ataupun sekarang ni tengah operator. Okay, kemudian kita buatlah event listener. Kita pakai buttons ni. Buttons ni adalah ruang petak yang paling luar tu sekali. Kita tengok ni buttons, bukan apa yang menyimpan butang-butang ni, buttons ni. Dan kita pakai event delegation. Maknanya bila klik aja dia akan bagi tahu apa di dalam dia yang telah diklik, which is the target, dan kita dapatkan inner text. Inner text tu label untuk button tu lah. Okay, dan kita pakai handle key. Okay, handle key ni kita pakai switch case, di mana kalau dia nombor kita akan panggil handle numbers, kalau dia operators kita pakai operators, dan kalau dia cancel kita pakai cancel, dan kalau dia sama dengan kita akan calculate. Ini function untuk handle numbers. Kita check dulu adakah dia titik, dan adakah titik dah masuk. Kalau dah, kita abaikan aja. Dan ini kalau status dia first number, kita update display semua. Append kepada dia string kan. Sebenarnya string append. Lepas itu ini dapat. Ni sebenarnya macam jadi juga saya ingatkan sepatutnya kita kena convert kepada string ataupun float kan.
Jadi boleh juga dia dapat result macam tu. Saya pun pelik seketika. Okey. Okey, kalau mungkin kalau tidak mungkin kita kena buat macam pass float macam tu. Ataupun kita dapatkan number 1, number 2 tu, kita update dia sebagai number 1 sama dengan pass float number 1 dan number 2 pass float number 2. Okey, sebab display ni biasanya dia bersifat string. Tengok ada masalah tak? Tambah sama dengan okey. Kalau 10.32 darab 56.124 okey. Macam ni pun okey. Saya rasa ada elok kita selamat kita pakai pass float ni lah. Okey, handle, cancel, kita reset balik semua dan ambil display kepada nombor yang baru. Begitulah dia jadi dah kalkulator. Boleh cuba. Selamat maju jaya.